Selamat petang, salam sejahtera. Habislah Tun Mahathir kali ini. Ini memang kata-kata yang mendahului ulasan kita pada petang ini. Yang melibatkan kejadian 25 tahun yang lepas yang mana dilakukan oleh Tun Mahathir Mohamad kini menjadikan beliau malam ini kena penyakit pedih hati. Ini semua gara-gara tindakan Tun Mahathir Mohamad memecat Anwar Ibrahim 25 tahun yang lepas. Ketika itu, kalau kita masih ingat, ketika itu Anwar Ibrahim memegang timbalan Presiden UMNO dan juga timbalan Perdana Menteri serta Menteri Keuangan. Pada waktu itu, Anwar Ibrahim dipecat oleh Mahathir Mohamad 1998. Apa yang menariknya malam ini, tepat pada pukul 8.30 malam, Anwar Ibrahim akan kembali semula ke UMNO. Tetapi bukan sebagai ahli UMNO, bukan sebagai timbalan Presiden UMNO, tetapi sebagai Perdana Menteri yang dikata oleh Tun Mahathir, Anwar Ibrahim tidak akan kesampaian menjadi Perdana Menteri. Anwar Ibrahim dikatakan oleh Tun Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri tepi. Beliau kata Anwar Ibrahim tiada harapan untuk menjadi Perdana Menteri. Mahathir juga mengatakan Anwar Ibrahim tidak layak jadi Perdana Menteri dan dielak-elak menjadi Perdana Menteri oleh Mahathir Mohamad. Tetapi nampaknya sangkaan dan juga jangkaan Mahathir Mohamad terhadap Anwar Ibrahim semuanya meleset. Pada pukul 8.30 malam ini, Anwar Ibrahim yang telah berjaya memegang jawatan Perdana Menteri selepas 25 tahun, kini kembali semula ke bangunan UMNO sebagai Perdana Menteri bagi mempengerusikan mesyuarat pertama Sekretariat Kerajaan Perpaduan yang melibatkan wakil-wakil parti kerajaan. Ini kali pertama Anwar Ibrahim menjejakkan kaki di pejabat UMNO di WTC-KL malam ini. Jadi yang pastinya apabila Anwar Ibrahim menjejakkan kaki semula ke bangunan UMNO, pasti ramai yang pedih hati dan tentulah orang yang paling pedih hati ialah Tun Mahathir Mohamad kerana cita-cita beliau untuk menghalang Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri tidak kesampaian. Bahkan di saat Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, di saat itulah Tun Mahathir Mohamad jatuh bergolek-golek. Kerana dalam terbaru dalam PRU 15, Tun Mahathir Mohamad kalah teruk, ditolak oleh Parlimen kawasan beliau, iaitu Langkawi, sehingga bukan sahaja beliau kalah teruk, tetapi sehingga tidak mampu mendapat wang deposit. Dapat kembali sebagai Perdana Menteri ke bangunan UMNO, sedangkan 24 tahun lalu dipecat ketika memegang jawatan timbalan Perdana Menteri, bukan saja sesuatu yang menyentuh hati buat Anwar Ibrahim, malah juga UMNO dan PKR, sebuah parti yang lahir hasil pemecatan itu. Tetapi tentu saja ramai yang pedih hati menyaksikan Anwar kembali ke bangunan UMNO malam ini, terutama Tun Mahathir yang telah pun memecatnya pada tahun 1998 dahulu. Selama 25 tahun, Tun Mahathir cuba menghalang Anwar daripada menjadi Perdana Menteri dan sebelum ini menjadikan beliau sebagai musuh utama dengan pelbagai rekayasa tuduhan. Anwar selain berjaya akhirnya memburu cita-citanya itu, bahkan memperoleh jawatan tersebut melalui kerjasama dengan UMNO. Tentulah ini sesuatu perkara yang lebih perit dan menyakitkan hati Tun Mahathir Mohamad. Anwar Ibrahim dipecat oleh UMNO melalui Tun Mahathir Mohamad ketika menjadi Presiden UMNO. Kini Anwar Ibrahim diangkat menjadi Perdana Menteri melalui sokongan dan kerjasama daripada UMNO yang telah memecat dan hampir-hampir telah pun memusnahkan karier politik Anwar Ibrahim. Kemudian malam ini, saudara-saudara sekalian, malam ini pula Anwar Ibrahim hadir ke bangunan UMNO, tempat di mana beliau dipecat suku abad yang lalu.
Mahu tak pedih hati Tun Mahathir melihatnya. Silap-silap berdarah hidung sekali. Saya harap Tun Mahathir Mohamad kuat di kediaman beliau melihat jejak langkah Anwar Ibrahim menaiki bangunan WTCKL di mana letaknya UMNO. Harap-harap Mahathir Mohamad hanya pedih hati. Jangan sampai hidung pula berdarah. Selain Anwar, kehadiran DAP juga menjadi tumpuan memandangkan konflik lama parti itu dan UMNO sebelum ini. Pejabat UMNO menjadi pejabat urusan sekretariat itu. Sekretariat itu ditubuh bagi membincangkan perjalanan kerajaan dan langkah ke hadapan, termasuk kerjasama politik serta janji-janji manifesto parti-parti kerajaan. Oleh sebab itulah, kalau ramai orang menuntut manifesto daripada Pakatan Harapan semata-mata, itu satu perkara yang salah. Saya ingin memberikan penjelasan kepada semua. Apabila kerajaan perpaduan ini ditubuh, maknanya manifesto yang harus dijalankan ialah manifesto gabungan. Maknanya, mungkin ada beberapa manifesto daripada parti gabungan itu tidak dapat dilaksana, tetapi manifesto daripada parti yang lain yang tidak dipunyai oleh parti yang lain mungkin akan terpilih. Baiknya, bagusnya kerajaan perpaduan gabungan ini ialah manifesto yang terbaik, pilihan manifesto yang terbaik akan diambil dan itulah yang akan dilaksanakan melalui kerajaan ini. Dalam Perhimpunan Agung UMNO sebelum ini, hanya wakil BN diundang atas alasan ingin menyelesaikan perkara-perkara yang berkait dengan keputusan dalaman UMNO dan BN. Bagaimanapun, ramai melihat tindakan itu dibuat supaya penyokong UMNO tidak terkejut dengan perubahan drastik halat tujunya yang membentuk kerajaan dengan musuh tradisi kali ini. Sementara itu, pemimpin Pakatan Harapan PH akan bermesyuarat terlebih dahulu petang tadi sebelum bertemu parti-parti kerajaan lain pada malam ini. Saudara, begitulah kejadian kita pada malam ini, yaitu adakah Tun Mahathir Mohamad akan kena sakit pedih hati dan silap-silap akan berdarah hidung sekali. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda. Tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.